Untuk perkembangan lanjut mengenai usaha penyelamatan yang sedang berjalan ini, kita bersama Komander Suzana Razali Chan, pemangku pengarah bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana APMM. Assalamualaikum, Komander Suzana. Waalaikumsalam, Hafizi. Komander, ceritakan sekali lagi mengenai insiden ini, mungkin dapat dirangkumkan terkini dari segi usaha penyelamatan dan sebagainya. Baiklah, Hafizi. Setakat terkini, jam 12.30 hari, kita telah menyelamatkan kesemua 187 mangsa tadi. Namun begitu, 62 mangsa masih lagi berada di atas MV Dayang Topas. Dan usaha-usaha sedang dilaksanakan untuk membawa masuk kesemua mangsa dan diiringi oleh kapal-kapal agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Jadi yang terkini kita ingin membuat pengesahan bahawa terdapat dua mangsa telah tiba di lokasi Seri Mas, iaitu Seri Mas Miri, dan juga dua mangsa telah berjaya dipindahkan ke sebuah helikopter milik Petronas, dekat Petronas, dan akan dibawa ke hospital. Baik, Komander, siapakah yang terlibat dalam usaha penyelamatan ini dan berapa keanggotaan secara keseluruhannya daripada APMM begitu juga daripada agensi-agensi lain? Okey, untuk makluman, terdapat lebih kurang 13 aset daripada Petronas dan juga Shell, satu pesawat helikopter milik Petronas, satu pesawat tentera udara Diraja Malaysia, satu pesawat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan juga satu pesawat daripada Brunei Shell Petroleum yang mana kita koordinasikan bersama National Search Coordination Centre Brunei. Dan kekuatan yang kita gunakan untuk operasi ini lebih kurang daripada APMM sendiri, terdapat lebih kurang 100 anggota di lapangan, tidak termasuk 25 anggota di Pangkalan Hadapan Cari Lamat. Dan juga di Pangkalan Hadapan Cari Lamat terdapat beberapa agensi lain seperti Kementerian Kesihatan, Jabatan Bomba dan sebagainya. Tidak dapat saya sebutkan ke sini, terlalu banyak ya. Kemudian kita juga ada daripada TUDM, daripada TUDM satu pesawat tadi. Bomba dan penyelamat juga berada di Pangkalan Hadapan Cari Lamat dan paling ramai di Pangkalan Hadapan Cari Lamat ialah Kementerian Kesihatan. So di sana kita akan buat saringan COVID-19 sebelum mangsa dibawa ke hospital. Baik, Komander, dari segi cabaran ketika menjalankan usaha penyelamatan, kita tahu kejadian ini ataupun tragedi ini berlaku sekitar pukul 6.45 pagi tadi. Sehingga kini bagaimana, apakah cabaran yang dihadapi oleh pasukan-pasukan penyelamat untuk melakukan operasi SAR ini? Cabarannya ialah di mana keadaan cuaca yang agak buruk, ya. Seperti mana kita tahu taufan semalam, ya. Dan juga lokasi kejadian tersebut berhampiran dengan pelantar minyak Barambi. Jadi di situlah terdapat sedikit cabaran untuk menyelamatkan mangsa daripada dalam air, daripada dalam laut ke atas kapal-kapal. Baik, ketika ini dari segi faktor cuaca bagaimana agak ketika ini? Dari segi dia ataupun dapat membantu dari segi proses penyelamatan. Bagaimana agaknya keadaan faktor cuaca pada ketika ini? Faktor cuaca ketika ini masih lagi seastate yang agak teruk jugalah, 3 ke 4 seastate, ya. Iaitu keadaan bergelora dengan ketinggian 3.5 ke 4 meter paras ketinggian, ya. Dan difahamkan kesemua mangsa selepas ini akan dibawa ke Miri, dan mungkin dapat diceritakan sedikit apa agaknya mereka perlu lalui. Tadi Komander telah pun memberitahu mereka perlu menjalani ujian saringan COVID-19 dan sebagainya, dan agaknya dalam pukul berapa agaknya kesemua mangsa yang mungkin cedera ini mereka akan dibawa ke darat dan sebagainya. Jadi sekarang ni Fizi, kita masih lagi dalam proses untuk membawa masuk mangsa, masih lagi dalam pelayaran. Dijangka kesemua kapal akan tiba di jeti pelabuhan Miri pada jam 1.30 hingga ke pukul 2 petang. Selepas itu baru kita akan buat head count, kita akan kira jumlah mangsa seperti mana di dalam kru list tadi. Kemudian kita akan buat saringan COVID-19 dan seterusnya kita bawa ke hospital.
Baik, Komander, tadi difahamkan juga ada seorang maut daripada insiden ini. Sudah diketahui latar belakangnya, Komander? Ya, sekarang kita tidak dapat membuat pengesahan lagi yang sebenar. Kita masih menunggu daripada pihak hospital lah. Dari Pengesahan segi, daripada pihak hospital. dari segi kesemua mangsa yang terlibat ini, sudah diketahui berapa kewarganegaraan Malaysia dan juga luar? Ya, Fizi. Kita telah terima manifest ataupun crew list iaitu seramai 183 warga negara Malaysia dan 2 warga negara Indonesia. Baik, Komander, bagi keluarga mereka yang terlibat dalam insiden ini, bagaimana mereka ingin menghubungi ataupun mendapatkan maklumat lanjut mengenai ahli keluarga mereka, begitu juga dengan rakan mereka jika mereka adalah terlibat dalam insiden ini? Ya, diminta kepada ahli keluarga mangsa untuk bersabar, bertenang. Mangsa akan diselamatkan oleh pihak APMM dan juga agensi lain dan dibawa ke darat dan seterusnya ke hospital. Diminta supaya keluarga mangsa boleh berhubung dengan pegawai pangkalan hadapan cari lamat kita di Miri, tetapi tidak digalakkan untuk berkumpul ramai-ramai lah. Di waktu COVID sedang masih lagi menular, kita minta keluarga ini untuk bersabar sehinggalah mangsa ini tiba di hospital. Baik, kalau kita lihat kepada insiden ini, iaitu difahamkan juga insiden ini melibatkan dua warga negara seperti apa yang Komander katakan tadi, dua warga negara Indonesia dan juga selainnya adalah warga negara Malaysia. Dan untuk mendapatkan sedikit kupasan secara rangkumannya dari segi bagaimana agaknya melihat kepada usaha yang jalankan ini, dari pukul berapa agaknya mereka semua akan dibawa dan juga mungkin dapat diringkaskan kembali sedikit mengenai usaha penyelamatan, expectation pukul berapa akan habis usaha ini semua? Baiklah Fizi, kita jangka semua mangsa akan tiba ke lokasi iaitu JT Pelabuhan Miri pada jam 1.30 hingga 2 petang ini, dan dijangka mangsa akan dibawa ke hospital semua. Kita ambil masa sedikitlah untuk trafik dan sebagainya. Lebih kurang pukul 4 atau 5 petang kita akan selesailah operasi ini. Baik, Komander, ini mungkin soalan terakhir. Ada foto yang tunjukkan anak kapal nekat terjun ke laut dan mungkin Komander boleh ceritakan lebih lanjut mengenai perkara ini. Terjun ke laut tu kerana mereka bimbang kapal tersebut akan karam, tetapi akhirnya kapal tersebut telah berjaya dikawal sepenuhnya lah. Setelah stabil kembali, itu yang menyebabkan 62 mangsa yang lain masih berada lagi di atas MV Dayang Topas. Dan kalau kita lihat, ada mangsa yang terpaksa terjun dan ada yang mangsa yang berada di atas kapal itu. Mengapa mereka bertindak sebegitu? Mungkin ada disebabkan oleh situasi yang mendesak mereka membuat demikian ke bagaimana? Ya, jika kita lihat kembali apabila rantai sawah telah putus dan kapal tidak stabil, maka tindakan untuk terjun tu untuk menstabilkan semula kapal, yang mana mereka telah menurunkan dulu rakit keselamatan yang mana apabila dia terjun, dia akan naik ke rakit keselamatan dan menyelamatkan diri. Okey. Jadi tindakan untuk terjun lebih daripada separuh yang telah terjun untuk memberi kestabilan semula kepada kapal. Okey, baik. Terima kasih kepada Komander Suzana Razali Chan, merupakan pemangku pengarah bahagian cari lamat dan bantuan bencana APMM atas kupasan itu.